Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, jadi saya Cikgu Kamarul akan menggantikan subjek matematik untuk kelas 3 dedikasi ya. Okey, jadi untuk topik pembelajaran kita pada hari ini, tanpa membuang waktu saya akan terus masuk kepada bab 5 nisbah trigonometri. Jadi saya akan start ajar untuk bahagian menentukan nilai sin, cos dan tangen bagi sudut 30 darjah, 45 darjah dan 60 darjah tanpa menggunakan kalkulator. Jadi ini kita akan tengok pada hari ini Kita nak tentukan nilai sin, cos dan tangen ni untuk sudut 30, 45 dan 60 darjah tanpa menggunakan kalkulator. Jadi untuk sudut ini saja yang kita akan tengok pada hari ini. Dan sudut ini dikenali sebagai sudut khusus. Kita tengok yang pertama ni dulu. Okey, diberikan segitiga. Okey, segitiga ini. Dan jikalau segitiga itu adalah segitiga sama sisi jadi ini adalah sama sisi. Jadi semua sudut ini adalah 60. Jadi selepas tu kita akan letak panjang untuk semua sisi ni adalah 2. Ini panjang dia 2. Ini panjang dia pun 2 juga Dan apabila kita bahagikan segitiga ini menjadi dua bahagian, kita bahagikan dia menjadi dua bahagian seperti ini Jadi ini adalah 60, yang separuh ini dia akan jadi 30 darjah sebab kita bahagikan dia 2 tadi. Dan apabila kita bahagikan dia 2, dia akan terhasil menjadi seperti ini. Okey, jadi yang ni tadi, nilai ni apabila kita, ini adalah 2 unit 2 unit, 2 unit, 2 unit. Apabila kita bahagikan dia menjadi 2, mestilah ini akan menjadi 1 unit dan 1 unit. Jadi apabila kita dah bahagikan segitiga sama ini menjadi 2, dia akan menjadi bentuk macam ni. Jadi kita tengok dulu Okay, jadi dia akan terhasil macam ni tadi apabila kita bahagikan dia 2 ini 1 dan ini 2. Dan bagaimana kita dapat punca kuasa 2, 3 ni Jadi kita akan guna Pythagoras Kita akan guna Pythagoras theorem. Kita nak cari nilai SQ ni. Okey, macam ni. SQ kuasa 2, 2 kuasa 2 tolak 1 kuasa 2 Ini kita akan dapat 4 tolak 1, 3. Yang ni pula SQ kuasa 2 Apabila punca kuasa 2 ni kita masukkan dia dekat sebelah, dia akan jadi square root of 3 ni ataupun 3 punca kuasa 2 ni. Jadi kita akan tengok yang ni pula. Kita tengok untuk sudut 30 darjah Celsius pula Kita akan tengok yang bahagian ni dulu. 30 ni Okey, jadi yang kita perlu cari adalah hypotenuse, opposite dan adjacent. Okey, jadi hypotenuse adalah yang paling panjang sekali. Jadi ini kita panggil sebagai hypotenuse. Nilai hypotenuse dia adalah 2. Kemudian kita tengok 30 ni. Kita nak cari opposite. Opposite adalah macam ni kita cari dia. Yang berhadapan dengan sudut 30 ini. Jadi ini adalah opposite. Jadi opposite dia adalah 1. Kemudian ini pula kita panggil sebagai adjacent. Jadi adjacent dia adalah 3 kuasa 2. Okey, jadi kita perlu carilah untuk sin, cos dan tangen dia.
Okay, jadi sekarang kita nak lengkapkan yang 30 darjah ni dahulu. Okay, jadi apa formula untuk sin, cos dan tangent? Jadi formula untuk sin adalah so ka toa. Jadi benda ni memang kena ingatlah so ka toa. Okay, jadi kita tengok. O dia tadi apa? O dia tadi adalah 1. Manakala hypotenuse dia adalah 2. Okey, kemudian cos dia pula. Cos dia adjacent. Adjacent dia adalah 3 kuasa 2. Kemudian hypotenuse dia 2. Kemudian tangent pula. O tadi adalah 1. Sorry A tadi adalah 1. Kemudian adjacent dia tadi adalah 2 pula. Adjacent dia tadi adalah 3 kuasa 2. Jadi ini adalah nilai dia lah. Sin nilai dia 1/2. Kemudian cos dia adalah 3 kuasa 2/2. Tangent 1/3 kuasa 2. Okay, jadi kita dah tengok untuk sudut 30. Okay, jadi kita tengok untuk sudut 60 pula. Sudut bahagian ini kita akan tengok sudut 60 ni. Okay, kita tengok sudut yang 60 ni pula. Jadi saya lukis lagi dekat sini supaya kamu tak keliru. Okey, berapa? Saya lukis dulu. Okey, jadi untuk seterusnya pula adalah untuk sudut 60. Okey, kita cari semula apa hypotenuse, apa adjacent, apa opposite dia. Okey, hypotenuse adalah garis yang paling panjang sekali. Jadi ini adalah hypotenuse. Hypotenuse dia adalah 2. Hypotenuse adalah 2. Kemudian kita cari opposite. Opposite adalah kita tentukan dahulu 60 ni tadi kan. Kita cari sudut 60. Jadi sudut yang berhadapan dengan 60. Jadi ini adalah opposite dia. Dan 1 ini adalah nilai untuk adjacent ataupun A. Serta A saja, adjacent. Jadi hypotenuse nilai dia 2. Adjacent nilai dia 1 dan opposite nilai dia 3 kuasa 2. Jadi kita tengok dekat bahagian ni. Okay, kita tengok dekat bahagian ni. Okey, jadi soh ini formula untuk sin ini OH. O dia tadi adalah 3 kuasa 2 per H. H dia adalah 2. Okay, kemudian kita tengok yang seterusnya. Cos. Cos pula cos AH. A dia apa tadi? A dia adalah 1. H dia adalah 2. Jadi kamu akan dapat 1/2. Last sekali OA. O punca kuasa 3. Kemudian A dia adalah 1. Jadi kalau kamu tengok dekat sini, 3 punca kuasa 3 ni dengan 1 ni kita dapat permudahkan dia. Apabila kita bagikan 1 dengan 3 ini, nilai ni akan menjadi 3 punca kuasa 3. Sebab kita permudahkan. Sebab any number yang divided by 1, apabila dia akan menghasilkan nombor itu semula. Jadi kita bahagikan dengan nilai 1 ni, jadi dia akan menjadi punca kuasa 3 ni Jadi akan menjadi nombor itu semula. Okay, kemudian kita tengok pula 45. 45 yang bahagian ni.
Okey, untuk 45 ini, untuk segitiga yang bersudut tegak macam ini yang bersudut tegak macam ni, ini adalah 90. Ini 45. Ini pun semestinya adalah 45 juga sebab satu segitiga nilai sudut dia adalah 180 darjah. Jadi kita ambil 45 ni sama sudut dia 45 dan 45. Okey, kemudian kita labelkan dia terlebih dahulu. Okay, jadi kita boleh ambil mana-mana sudut sebab dia nak 45 kan. Sebab ini pun nilai dia 45 juga. Nilai ini juga pun 45. Tapi saya akan ambil sudut yang bahagian ni, 45 ni. Okey, kita tengok. Hypotenuse dekat mana? Hypotenuse adalah yang paling panjang tadi. Ini adalah hypotenuse. Kemudian, ini adalah opposite. Ini pula adalah adjacent. Adjacent ni satu ini adjacent. Okay. Kemudian kita tengok yang ni untuk sudut 45. OH. OH dia adalah O tadi apa? O dia adalah 1. Kemudian H dia adalah 2 punca kuasa 2. Kemudian AH A 1. Kemudian hypotenuse dia pun 2 panca 2 juga. Kemudian untuk OA ini tadi nilai dia O adalah 1. Opposite dia, ini opposite O adalah 1. Kemudian adjacent dia pun 1. Jadi apabila dia menjadi ini, nilai dia akan menjadi 1. Jadi benda ni kamu memang kena ingat lah kamu kena hafal benda ni, formula ini, sebab penting untuk kamu jawab soalan yang seterusnya. Jadi kita tengok contoh dia. Okey. Jadi tanpa menggunakan tanpa menggunakan kalkulator saintifik, cari nilai bagi setiap yang berikut. Jadi arahan dia di sini dia dah bagi tahu dekat kamu jangan guna kalkulator. Kamu kena kira sendiri. Jadi bagaimana kita nak kira? Kita guna rumus yang telah kita buat ni tadi. Kita guna rumus ini Okey, soalan nombor 1. Kita tengok soalan nombor 1. 1 tolak cos 60. Jadi kalau kita nak, dia akan jadi 1 tolak cos 60 berapa? Kamu tengok. Cos 60 1 per 2. Ini 1 per 2. Kita tengok. Tengok balik rumus kita tu. Kalau kita nak cari nilai cos 60 ni. Okay, jadi apabila kita tolak, dia akan menjadi 1 per 2. Yang nombor 2 pula. Apabila kita selesaikan 2 cos 60 ini kita ganti dengan 1 per 2 tambah sin 30. Sin 30 adalah 1 per 2 juga. Ini sin 1 per 2. Ini sin ini. Jadi apabila kita selesaikan 2, 1 per 2 tambah 1 per 2, kita akan mendapat 1. 2 darab 1, dia akan menjadi 2. Soalan yang ketiga pula, cos 30 tambah sin 60. Cos 30 nilai dia adalah punca kuasa 3 per 2 tambah sin 60 adalah punca kuasa 3 per 2. Jadi ini contoh dia. Cos 30 dengan sin 60. Nilai dia sama. Jadi apabila kita tambahkan benda ni, jadi macam mana kita nak tambah benda ni? Kalau kita tambahkan, kita buat macam ni kan. Bawah ni memang dah sama, jadi kita akan tulis 2 saja. Jadi punca kuasa 3 tambah 3 punca kuasa 3. Jadi kalau kita nak tambahkan dia, memenangkan dia punca kuasa 3, kita boleh buat dia jadi macam ni.
2 kali punca kuasa 3. Jadi apabila kita dah siap tulis macam tu, kita permudahkanlah. Benda ni kita boleh cancel. Jadi jawapan dia punca kuasa 3. Selesai. Dan soalan yang terakhir ni pula. Okey, ni saya letak 3 tangent 45 tolak 4 sin 30. Jadi 3 tangent 45 nilai dia adalah 1. Manakala 4 ini sin 30 nilai dia 1/2. Ini kita dapat 3. Yang ni 4 darab 1/2 kita akan dapat. Okey, kita dapat Jadi 4 darab 1/2 kita akan dapat 2. Jadi 3 tolak 2 kita akan mendapat 1. Okey, jadi ini adalah contoh dia lah. Jadi habis untuk sudut khas, cara mengira sudut khas tanpa menggunakan kalkulator. Okey, jadi saya nak kamu faham balik. Bagi yang tak faham tu, kamu tonton balik video ni sampailah kamu faham. Yang penting sekali dalam subtopik ini adalah rumus ini. Sebab melalui rumus inilah barulah kamu dapat jawab bahagian ni. Jadi saya akan share nota ni dekat ni kamulah, dekat grup. Jadi saya nak kamu salin dalam buku kamu ke, salin dalam buku matematik ke. Kemudian nanti saya akan bagikan latihan untuk hari ini. Jadi kemudian selepas kamu dah selesai tonton video ni, selesai salin nota, selesai salin latihan, saya akan sediakan satu link kehadiran untuk matematik pada petang ni. Jadi saya nak kamu isi link tersebut sebagai bukti kehadiran kamu ada menyertai kelas matematik. Jangan tak isi. Kalau tak isi, maksudnya kamu tak hadir. Penting untuk kamu isi kehadiran itu. Okey, jadi setakat itu saja PDPR kita pada hari ini. Terima kasih.